Had no need to fight tonight. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Haikal Izzuddin bin Hassan di PH 2022545. Saya akan menerangkan isu semasa akidah di Malaysia, iaitu penggunaan kalimah Allah bagi golongan bukan Muslim. Pengenalan. Pada masa ini, pelbagai permasalahan muncul dari semua segi perspektif bidang ilmu, dari bidang akidah, fiqh, sirah dan lain-lain. Islam merupakan agama atau al-din sebagai rujukan dan garis panduan untuk umatnya dalam kehidupan. Rasulullah SAW bersabda, maksudnya bersumber dari Abu Imran Al-Jawni. Dia berkata, Abdullah bin Rabbah Al-Anshari berkirim surat kepadaku yang isinya memberitahukan bahawa Abdullah bin Amir pernah mengatakan, sesuatu pagi aku bersama Rasulullah SAW. Tiba-tiba beliau mendengar suara dua orang berselisih mengenai sesuatu ayat. Rasulullah SAW keluar menemui kami dengan wajah kelihatan muka. Beliau bersabda, sesungguhnya orang-orang sebelum kamu menjadi binasa adalah disebabkan mereka suka berselisih mengenai Alkitab, riwayat Muslim, kitab ilmu. Oleh itu, sebagai umat Islam, kita hendaklah sentiasa mengetahui akan isu-isu semasa yang berlaku di sekeliling supaya tidak ketinggalan dan mengetahui bagaimana hendak menyelesaikan sesuatu permasalahan. Selain itu juga, sebagai umat Islam, hendaklah sentiasa mempunyai semangat untuk mempertahankan agama Islam sekira berlaku kecaman daripada pihak yang bertentangan. Umat Islam secara umumnya merupakan pelbagai bangsa dan mempunyai kepelbagaian lafaz dan bahasa. Namun begitu, kalimah Allah tidak boleh ditukar dan diterjemahkan mengikut lafaz dan gaya bahasa masing-masing. Ini adalah disebabkan bahawa kalimah Allah merupakan kalimah asal lagi suci yang tidak boleh diubah-ubah mengikut kesesuaian bangsa. Hal ini juga telah ditetapkan adalah asal penurunannya. Namun begitu, ada beberapa percubaan yang dilakukan oleh pihak Kristian bagi menggunakan kalimah Allah dalam penggunaan panggilan Tuhan mereka. Daripada ini, berlaku beberapa polemik dan perdebatan antara tokoh agama dan mahkamah bagi membenarkan penggunaan kalimah Allah dalam majalah Herald the Catholic Weekly. Oleh itu, banyak pandangan telah diutarakan oleh tokoh agama dan telah keluar akan fatwa yang berkaitan mengenai permasalahan ini. Yang demikian juga membuatkan bahawa setiap umat Islam adalah wajib bagi mempertahankan perkara-perkara yang berkaitan dengan agama Islam. Latar belakang isu. Polemik isu penggunaan kalimah Allah bagi golongan bukan Muslim telah mencetuskan ketegangan di kalangan masyarakat Malaysia, khususnya bagi penganut agama Islam dan Kristian. Isu ini bukanlah sesuatu yang baru tetapi telah bermula seawal tahun 80-an sehinggalah tercetus semula pada awal tahun 2013. Pada 5 Disember 1986, Kabinet Malaysia telah memutuskan larangan penggunaan kalimah Allah, Kaabah, Baitullah dan solat oleh bukan Muslim dan bukan Islam. Pada 1 November 2006 dan 3 Januari 2008, Kabinet telah memutuskan keputusan larangan penggunaan kalimah Allah dalam penerbitan akhbar bagi semua agama kecuali agama Islam. Pada 5 hingga 7 Mei 2008, Muzakarah Jawatan Kuasa Fatwa Kebangsaan bagi Hal Ehwal Agama Malaysia kali ke-82 bersidang membincangkan isu tuntutan penganut Kristian terhadap penggunaan kalimah Allah dan memutuskan lafaz kalimah Allah adalah khusus bagi agama dan umat Islam. Pada 27 Januari 2010, pewartaan bahawa kalimah Allah adalah khusus bagi agama dan umat Islam serta tidak boleh digunakan atau disamakan dengan agama-agama bukan Islam. Akhirnya pada 2013, isu tuntutan penggunaan kalimah Allah oleh bukan Islam dicetuskan semula. Polemik kemudian dicetuskan semula pada 31 Disember 2007. Pedari Lawrence Andrew, pengarang akhbar Herald the Catholic Weekly, mendakwa bahawa Kementerian Dalam Negeri KDN telah memperbaharui permit penerbitan akhbar itu tanpa larangan menggunakan kalimah Allah. Kabinet kemudian pada 3 Januari 2008 menegaskan bahawa larangan bagi semua agama kecuali Islam daripada menggunakan kalimah Allah dalam penerbitan akhbar masing-masing adalah dikekalkan. Sehinggalah pada 9 Mac 2008, Gereja Katolik memohon Mahkamah Tinggi untuk melakukan semakan kehakiman. Dan pada 5 Mei 2008, Mahkamah Tinggi, Bahagian Rayuan dan Kuasa-Kuasa Khas keputusan membenarkan permohonan Gereja Katolik untuk melakukan semakan. Polemik isu tuntutan penggunaan kalimah Allah oleh bukan Islam ini kemudian mencetuskan perbincangan ahli akademik dan para pakar di dalam pelbagai bengkel, seminar dan muzakarah. Akhirnya, pelbagai sesi penerangan diadakan sama ada melalui media elektronik atau media cetak. Buku, risalah dan brosur banyak ditulis dan diedarkan bagi tujuan ini. Namun, setelah meneliti dan mengkaji tulisan-tulisan berkaitan isu tuntutan penggunaan kalimah Allah oleh bukan Islam ini, maka ia berasaskan bahawa pemujahan yang dibawa lebih bersifat berkecenderungan terhadap agama Islam. Ini saya akan membentangkan tentang fungsi berlaku isu. Jadi isu yang kita bawa pada ini adalah penggunaan kalimah Allah bagi orang yang bukan Islam. Daripada isu penggunaan kalimah nama Allah ini, tiada timbul isu berkaitan tentang penyebutan nama Allah bagi orang yang bukan Islam. Dan ini dia akan menimbulkan pernyataan apa salahnya orang yang bukan Islam bukan nama Allah.
persoalan di sini adalah penggunaan istilah yang sama ataupun pemberian nama yang sama bagi Tuhan yang berlainan. Jadi setengah mereka perkara ini hanya perkara yang perebutan pasal perebutan nama, dan bukannya juga soal perbezaan ideologi politik. Mereka beranggapan persoalan nama tidak perlu dibesar-besarkan. Jadi masalah penama bagi mereka adalah persoalan yang kecil dan remeh, dan ia bersifat luaran dan tidak berhubung dengan persoalan akidah dan juga keyakinan Islam. Meremehkan nama Allah kerana ini bukan sebarang nama ialah tak boleh sebab ini adalah nama yang paling suci. Kerana perbezaan dengan ajaran agama lain, Islam adalah agama yang begini. Ajaran Islam yang merangkumi dalam akidah, ibadat, syariat dan juga akhlak adalah ajaran yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah tak pernah menegaskan perbezaan ini dan menjadikan keistimewaan dan tidak terdapat dalam agama lain, termasuklah Yahudi dan juga Nasrani. Penegasan nama Allah sebagai nama khas sangat jelas dalam Al-Quran dalam surah Al-Ikhlas ayat 1 hingga 4. Allah Subhanahu Wa Taala telah berfirman yang bermaksud, katakanlah dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Dia tidak beranak dan tidak boleh diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengan dia. Kerana itu dalam bahasa telah pun dialihkan menjadi Tuhan, iaitu God lah, dengan huruf T besar atau T kecil. Jika Allah adalah nama am yang boleh diberikan kepada Tuhan dalam agama lain, maka tidak ada maknanya kalimah tajwid la ilaha illallah, tiada Tuhan melainkan Allah. Kerana itu ia akan menjadi tiada Tuhan melainkan. Sememangnya terdapat orang Islam yang menterjemahkan la ilaha illallah sebagai tiada Tuhan melainkan Tuhan dengan memberikan huruf T besar dan juga huruf kecil pada kalimah Tuhan, dan ini boleh dianggap kesan daripada faham pluralisme agama yang bercanggah dengan fahaman tajwid dan juga memberi ruang kepada reality movement dalam masalah akidah. So pandangan ini dapat diambil logik yang mudah, seperti ketika dahulu ada seorang warga Amerika yang waras dan tidak mungkin akan berkata tiada presiden melainkan presiden. Sebaliknya, dia sangat sayangkan presiden sekalipun dia akan berkata tiada presiden melainkan Presiden Obama. Iman Fakir Al-Din Al-Razi dalam Al-Tafsir Al-Kabir mengatakan, yang terpilih kami bahawa lafazkan ini Allah adalah nama khas bagi Allah Ta'ala dan ia bukanlah perkataan yang boleh dipecahkan sama sekali. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Muhammad Hakim bin Muhammad Syahri dari kelas DIPEH 2C, iaitu pemegang kad metrik DIPEH B020578. Hari ini saya ingin menerangkan tentang hukum berkaitan isu fatwa. Keputusan kerajaan terhadap penggunaan nama Allah terhadap keputusan mesyuarat kabinet bertarikh 16 Mei 1986 telah memutuskan bahawa perkataan Allah adalah termasuk antara kalimah-kalimah yang dilarang penggunaannya oleh mereka yang bukan beragama Islam. Malah penggunaan kalimah Allah, Baitullah, solat dan Kaabah telah pun diwartakan hanya eksklusif buat umat Islam sahaja di bawah warta PA 1982 dan Pekeliling KKDNS 5936A bertarikh 5 Disember 1986. Manakala Jemaah Menteri yang bermesyuarat pada 3 Januari 2008 memutuskan untuk mengekalkan larangan tersebut sebagai yang pernah diputuskan pada 18 Oktober dan 1 November 2006. Seterusnya, fatwa nama Allah eksklusif untuk umat Islam oleh Majlis Fatwa Kebangsaan Muzakarah Jawatan Kuasa telah dikeluarkan. Hal ini kerana fatwa Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Agama Islam Malaysia kali ke-82 yang bersidang pada 5 hingga 7 Mei 2008 telah membincangkan isu tuntutan penganut Kristian terhadap penggunaan kalimah Allah. Muzakarah telah memutuskan bahawa lafaz Allah merupakan kalimah suci yang khusus bagi agama dan umat Islam yang tidak boleh digunakan atau disamankan pada agama-agama bukan Islam lain. Oleh itu, wajib bagi umat Islam menjaganya. Penyelesaian isu penggunaan nama Allah bagi orang bukan Islam menurut aspek perundangan. Hal ini demikian untuk memahami segi perundangan dan implikasi pelanggarannya yang melibatkan isu negara. Oleh itu, Perlembagaan Persekutuan merupakan undang-undang utama negara dengan menetapkan agama Islam adalah agama persekutuan dan menjadi agenda memelihara agama Islam sebagai agenda utama apabila YDPA diwajibkan bersumpah atas nama Allah menurut amalan syariah.
wallahi wabillahi watallahi untuk memelihara pada semua agama Islam. Kefahaman secara menyeluruh perkara 11. Perlembagaan persekutuan mengenai kebebasan beragama mesti dirujuk sebagai teras menangani isu penggunaan nama Allah bagi orang bukan Islam. Perkara 11 Kop 4, Perlembagaan Persekutuan meletakkan syarat penting yang memberi kuasa kepada undang-undang negeri dan wilayah persekutuan untuk mengawal dan menyekat perlembagaan ajaran agama lain kepada penganut agama Islam, dan ini termasuklah sekatan penyebaran kitab atau sebutan ajaran mereka dalam bahasa Melayu dan penggunaan kalimah-kalimah yang bersumberkan ajaran Islam. Persekutuan atau kerajaan negeri telah menggubal undang-undang pengawalan dan menyekat pengembangan agama-agama bukan Islam terhadap umat Islam. Penggunaan nama Allah oleh orang bukan Islam khususnya dalam penerbitan bahan agama dikira melanggar perkara 11 Kop 4 kerana nama Allah adalah konteks agama dan adalah pegangan eksklusif kefahaman tauhid dan akidah umat Islam serta merupakan sesuatu penghinaan terhadap agama Islam dan umat Islam apabila ia disalahgunakan mengikut selera dan kefahaman penganut agama lain. Keputusan hukum menggunakan kalimah Allah oleh bukan Islam adalah seperti berikut. Nombor 1, penggunaan penyataan penyebaran percakapan adalah bentuk penerbitan sama ada media elektronik atau media cetak menggunakan kalimah Allah oleh orang bukan Islam boleh mengeliru atau memesongkan akidah kepada umat Islam sebagai mana termaktub dalam enakmen kawalan dan sekatan pengembangan agama-agama bukan Islam. Seterusnya, keterangan hujah. Perkataan Allah yang digunakan oleh umat Islam adalah merujuk kepada Allah yang Maha Esa, dan lafaz Allah telah digunakan oleh orang-orang Kristian adalah merujuk kepada Tuhan Bapa, iaitu salah satu oknum daripada akidah Trinity. Ia berbeza sama sekali dengan apa yang dimaksudkan oleh Reverend Datuk Murphy Pakiang, Archbishop of Kuala Lumpur, bahawa perkataan Allah telah lama digunakan oleh orang-orang Kristian sejak sebelum kedatangan Rasulullah SAW. Selain daripada itu, lafaz Allah juga tidak pernah disebut dalam teks bahasa Greek yang merupakan bahasa asal usul penulisan Bible. Ini adalah kerana perkataan Tuhan di dalam bahasa Greek adalah Theos, bukannya Allah. Perkataan Allah juga tidak pernah terdapat dalam bahasa asal Perjanjian Lama yang dikenali sebagai Taurat atau Perjanjian Baru yang dikenali sebagai Bible. Seterusnya, kalimah Allah, lafaz Al-Jalalah adalah khusus mutlak untuk agama Islam dan mafhumnya berbeza dengan mafhum Allah yang digunakan oleh agama lain seperti Kristian. Seterusnya, perintah mahkamah yang dipohon oleh Church Holy Helen Berkeley untuk mengisytiharkan bahawa larangan penggunaan kalimah Allah. Seterusnya, walaupun dari segi sejarah kalimah Allah telah digunakan sejak sebelum kedatangan Islam lagi, namun penggunaannya adalah berbeza atau perlu dilihat dari segi substansinya. Kalimah Allah yang digunakan oleh Kristian adalah bersifat taslis dan syirik, sedangkan bagi Islam adalah bersifat tauhid. Selain itu, kalimah Allah sebenarnya tidak ada dalam Bible. Yang digunakan ialah perkataan God. Tetapi di dalam Bible yang diterjemahkan ke bahasa Melayu, perkataan God diterjemah sebagai Allah. Dalam keadaan di mana negara, agama dan umat Islam dihimpit dengan pelbagai gerakan yang cuba menghakis kedaulatan Islam sebagai agama rasmi negara, umat Islam perlu bersatu menunjukkan ketegasan dan menjaga maruah agama. Ini adalah istilah-istilah eksklusif untuk umat Islam yang dilarang digunakan oleh bukan Islam. Perkataan yang tidak boleh digunakan berkaitan dengan agama bukan Islam. Pertama adalah Allah, yang kedua adalah firman Allah, yang ketiga adalah ulama dan seterusnya. Yang kedua ialah perbahasan yang tidak boleh digunakan oleh orang bukan Islam. Yang pertama Allah Subhanallah, yang kedua Alhamdulillah, yang ketiga la ilaha illallah dan seterusnya. Penggunaan nama Allah oleh bukan Islam melambangkan betapa seriusnya fenomena kehilangan adab di kalangan umat Islam. Tidak terkecuali golongan intelektual. Adab di sini bukan hanya satu sikap yang perlu ada bagi penuntut ilmu terhadap gurunya atau dari orang bawahan kepada orang atasan, tetapi yang paling mendasarkan adalah pengakuan dan pengiktirafan akan adanya tempat tetap bagi segala sesuatu termasuk diri sendiri dan orang lain, agar dapat meletakkan pada tempat yang wajar dan tepat supaya tidak tahu menjadi ketidaktahuannya lalu mahu mencari tahu dengan merujuk orang yang betul-betul tahu. Kita lihat bagaimana isu ini dibincangkan tanpa merujuk pada ilmuwan yang berwibawa dalam bidangnya.
Sebahagian orang yang memiliki sedikit ilmu dalam bidang tertentu cuba berijtihad di luar kemampuannya tanpa mengindahkan pandangan yang lebih bernas. Oleh itu, isu ini adalah isu akidah dan kedaulatan Islam. Ia mesti diasingkan kepada isu politik. Perbezaan ideologi politik tidak seharusnya membutakan hati nurani kita daripada mengenali kebenaran. Umat Islam perlu sedar. Oleh kerana isu ini adalah isu akidah dan kedaulatan Islam, ia mesti diasingkan daripada isu politik. Perbezaan ideologi politik tidak seharusnya membutakan hati nurani kita daripada mengenali kebenaran.